Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah, insya-Allah kita sama-sama dapat bersama pagi ini dengan tujuan ataupun satu sesi perkongsian ilmu. Mudah-mudahan dengan niat perkongsian yang kita lakukan ini, di antara saya dan di sahabat-sahabat di luar sana, saudara-saudara dan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan tujuan dan niat kita ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang kita lafazkan ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah kita memanjatkan, menunjukkan bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang sentiasa ingat akan kurniaan, ingat akan segala nikmat dan ingat akan segala tanggungjawab kepada Tuhan kita yang menciptakan kita dari masa daripada dulu hinggalah kini, dengan kurniaan nikmat yang begitu banyak, dan mengikuti segala perintah dan juga ingatan yang Allah tunjukkan, Allah berikan dalam Al-Quran, yang Allah nyatakan dalam firman-Nya yang telah kita baca selama ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kehidupan kita ni akan kita penuhi dengan menzahirkan sifat-sifat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akan mengasihi kita, Allah akan meridai kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Jadi untuk menjadi golongan hamba Allah yang bersyukur ni, kita perlu berusaha memahami perintah dan tuntutan yang ada dalam Quran dengan sebaik-baiknya, kemudian seterusnya kita mengamalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutuskan kepada kita untuk menunjukkan jalan yang benar, untuk menerangkan kepada kita tentang hakikat kehidupan yang sebenar. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikutinya dan dapat melaksanakan segala tuntutan dan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-hambanya ataupun tergolong dalam golongan umatnya yang beriman, yang bertakwa, yang sentiasa mengikuti apa segala jalan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat, saudara-saudara, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pada pagi ini insya-Allah saya mengambil kesempatan, mengambil peluang dan ruang yang ada ini, melakukan perkongsian, mudah-mudahan penyampaian ilmu, perkongsian ilmu kepada seluruh sahabat-sahabat, daripada saya kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, dengan tujuan tak lain tak bukan ialah mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi segala tuntutan kita sebagai seorang hamba, seorang khalifah Allah, untuk menyampaikan sesuatu dakwah, sama ada dakwah tu dalam bentuk bilhal ataupun bil lisan. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang kita lakukan ini, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya, saudara-saudari yang berada di luar sana, dapat kita lakukan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita. Kita mengingat tentang kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan penyampaian kita bukan hanya berkata kepada orang lain, tetapi mengingatkan diri kita, insya-Allah. Sebab bila kita melakukan sebarang bentuk tausiah ataupun tazkirah, ataupun perkongsian ilmu sekalipun, bermuzakarah dan sebagainya, itu boleh menghidupkan jiwa kita, tuan-tuan. Dapat menyuburkan jiwa kita. Sebab jiwa kita ni, tuan-tuan, kalau kita tak hidupkan dalam masa 3 hari, tentulah jiwa kita ni akan lemah. Jiwa kita akan mati bahkan. Auzubillah lah.
Seterusnya kepada para sahabat, ahli keluarga baginda yang kita sama-sama kasihi, para pejuang Islam, para tabi'in, para pendakwah, para guru-guru yang telah mendidik kita selama ini, insya-Allah kita doakan mereka supaya mereka sentiasa dalam diberi rahmat dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga tindakan, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, untuk perkongsian kita kali ini, saya ingin menyatakan satu tajuk berkaitan dengan bulan Ramadan, iaitu permulaan Ramadan, ataupun kita panggil sebagai Ihya Ramadan, sebagai peringatan untuk kita bersamalah. Jadi insya-Allah dalam masa beberapa hari lagi, dalam masa 3 hari ataupun 2 hari lagi, insya-Allah kita akan berjumpa dengan Ramadan. Kenapakah kalau kita dengar di sana sini masyarakat sentiasa memperkatakan, seolah-olah menyambut satu kedatangan yang hebat, meriahnya mereka dengan tak sabar, selalu diulang-ulang tentang kataan Ihya Ramadan, kan, Ahlan Ramadan dan sebagainya. Ini menunjukkan supaya membangkitkan semangat kepada masyarakat keseluruhannya untuk sentiasa mengingatkan tentang kedatangan bulan yang penuh keberkatan, supaya masyarakat ini akan sentiasa sedar ada kelainan nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain berbanding bulan-bulan yang ada, bahawa istimewanya Ramadan. Kita tidak menjadi hamba Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi melainkan kita meraih, menyambut kedatangan dengan penuh rasa kesyukuran. Bila ada kalangan masyarakat yang menyatakan tentang persediaan, dari sudut persediaan kita menyambut Ramadan. Apa maksud persediaan di sini, tuan-tuan? Saya kira bagi pandangan saya lah, bahawa menyambut kedatangan Ramadan di sini ialah kita menyediakan persediaan dari sudut mental kita, the physical kita. Sama ada kita melakukan persediaan tu dengan bersedia merancang amalan-amalan yang akan kita lakukan, dengan jiwa kita, dengan akal kita, dengan hati kita, menyambut kedatangan bulan Ramadan, kerana di situlah Allah telah menjanjikan ganjaran berlipat kali ganda. Jadi malanglah kalau kita tidak menyambutnya. Biarlah kita mengajak masyarakat ni supaya merasakan bahawa bulan Ramadan ni bulan yang istimewa, bulan yang begitu istimewa di hati Rasulullah SAW. Bahkan dalam sejarah pun Rasulullah sentiasa menambah melipat kali gandakan amal ibadah beliau berbanding dengan hari-hari biasa. Bukannya maknanya Rasulullah ni tidak hebat dalam ibadahnya pada hari-hari biasa, tetapi bila datangnya Ramadan, maka Rasulullah akan melipat kali gandakan ibadah, memperbanyakkan amalan, memperbanyakkan bakti ataupun pahala, memohon pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya pada malam Lailatul Qadar, Rasulullah akan sentiasa berjaga malam. Begitu hebatnya Rasulullah SAW sebagai seorang contoh kita, qudwah hasanah kepada kita. Maka kita sebagai umatnya mengikut segala tindak tanduk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jalan yang dirintis oleh Rasulullah SAW, yang kaedah ataupun cara yang ditunjukkan Rasulullah SAW dalam meraihkan, menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan, akan mendapat hidayah daripada Allah SWT untuk kita semua, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila kita melihat kepada perkongsian ataupun perkataan persediaan menghadapi Ramadan, maknanya persediaan bukan hanya daripada sudut fizikal sahaja. Orang tentu membayangkan bahawa masyarakat berpusu-pusu ke pasar, ke kedai, membeli barang untuk menyambut persediaan, menyambut Ramadan. Saya melihat daripada sudut positifnya bahawa masyarakat kita membentuk ataupun mengajak masyarakat menerima kedatangan Ramadan itu satu yang istimewa. Biarlah masyarakat akan merasa bahawa istimewanya bulan Ramadan dengan dibuat persediaan, apatah lagi persediaan fizikal. Kalau kita sebagai seorang Muslim ataupun seorang yang beriman kepada Allah SWT, kita nak melakukan kebaikan, kita nak melakukan persediaan untuk meningkatkan ibadah kita, memperhebat, memperbanyakkan ibadah pada malam, pada bulan Ramadan, tentulah kita merancang, kita membersihkan rumah-rumah kita, kemudian kita dah sediakan tempat ibadah, kita dah merancang pada bulan Ramadan ni, insya-Allah kita memperbanyakkan tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Jadi kita sediakan tempat-tempat khusus dalam ibadah kita. Kita sediakan satu ruang solat yang khusus bagi siapa yang telah ada
ruangan solat yang kita panggil sebagai musalla, maka saya ucapkan tahniah. Bagi siapa yang belum, marilah kita sama-sama kita wujudkan dalam ruang rumah kita ni, dalam banyak bilik yang kita ada, dalam ruang-ruang bilik yang kita ada, maka apalah salahnya kita sediakan satu ruang untuk kita jadikan tempat ibadat kita yang khusus, yang special, demi untuk memenuhi tuntutan kita sebagai seorang hamba Allah, insya-Allah. Jadi dengan persediaan menyambut kedatangan Ramadan ni, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat saya di luar sana, bagusnya kita merancang untuk kita buat persediaan segi fizikalnya, menyediakan tempat ibadat kita dengan seelok-eloknya. Kita letak minyak wangi, kita sediakan tempat solatnya dengan sejadahnya yang selesa. Biarlah kita ibadah ni dengan selesa, tuan-tuan. Bukan hanya rumah kita, dalam ruang kita, rumah bilik kita, ruang tamu kita, kita hias dengan cantik, tetapi ruang solat kita, ruang musalla, mini musalla kita hias dengan secantik-cantiknya, supaya mendatangkan semangat, supaya mendatangkan motivasi. Kita memotivasikan diri kita, bukan hanya untuk kelahiran ataupun fizikal lahir yang cantik dan bersih di tempat-tempat lain, tapi juga untuk musalla, insya-Allah bakal yang kita akan sambut dalam bulan Ramadan ini. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, selain daripada persediaan fizikal yang lain, mungkinlah kita boleh merancang untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini. Kita berpuasa, kita merancang pada bulan ini, bulan puasa ni, apalah salahnya kita merancang dari sudut makan. Itu yang dipanggil persediaan menghadapi Ramadan tu. Kita merancang, bukanlah bulan puasa ni yang kita elakkan daripada menjadi bulan membalas dendam. Ketika mana kita berpuasa di siang hari, tapi bila malam saja, ketika azan saja dilaungkan, maka kita akan belasah. Kita akan godok makan kita siang tadi, kita tak makan berapa jam kan, 8 jam ke 6 jam, maka kita akan cover balik, seolah-olahnya macam seminggu ataupun 3-4 hari tak makan. Tapi tak bolehlah begitu tuan-tuan, perempuan, kita kena ubahlah kalau dapat. Jadi kita berazam, itu yang dipanggilkan persediaan menghadapi Ramadan. Kita merancang dengan sebaik-baiknya, insya-Allah, tuan-tuan, perempuan, insya-Allah. Jadi bermula dengan Ramadan tahun ini, apa kata kita merubah tabiat kita dalam pemakanan. Jadikanlah objektif Ramadan pada kali ini, kita membuat satu perubahan, perubahan dalam bentuk pola pemakanan kita. Kita makan macam biasa, tapi kita bersederhana, sebagaimana kita mengikuti perbuatan Rasulullah SAW, bersederhana dalam makan, memperhebatkan dalam ibadah, insya-Allah. Kita jadikan moto kita Ramadan kali ini, iaitu makan untuk mendatangkan tenaga kita beribadah kepada Allah SWT. Maka kita jadilah orang yang bukan kaki makan, tetapi jadilah orang ahli makan. Apa beza antara kaki makan dengan ahli makan? Ahli makan ni, tuan-tuan, sebagaimana perkongsian saya lah, saya bukan pakar pemakanan, tapi yang kita faham bahawa ahli makan ni ialah orang yang mengambil makanan tu dengan mengetahui kebaikan dan keburukan dia. Kita memilih lah, selektif sikit kan, bukan bumujur lalu melintang patah semua belasah apa yang ada, tak. Jadi kita menjadi sebagaimana Rasulullah SAW bersederhana dalam makan, berdasarkan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi Allah memerintahkan kepada kita manusia untuk makanlah daripada segala benda-benda yang baik, sebagaimana yang telah kami kurniakan rezeki kepada kamu. Kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha yuhibbul musrifin. Allah sebut dalam Al-Quran lagi, makanlah dan minumlah, tetapi janganlah kita menjadi orang yang melampaui batas. Kerana Allah tak suka pada orang yang melampaui batas. Jadi dalam memenuhi objektif puasa ni, tuan-tuan, kita memahami perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan kepada kita makan yang elok, makan yang baik-baik. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita, makanlah dan minumlah, tapi janganlah kita melampaui batas, kerana Allah tidak suka kepada golongan yang melampaui batas. Jadi dalam memahami tentang dua ayat tersebut, bahawa dalam objektif kita, apatah lagi dalam bulan Ramadan ni, kita mengubah pola pemakanan kita, tabiat pemakanan kita. Kita ikut cara Rasulullah SAW sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah Rasulullah SAW ni seorang yang sihat, badannya yang cantik, fizikalnya yang elok, kurangnya berpenyakit. Rasulullah tak sakit pun, kecuali kalau ikut dalam sejarahnya, Rasulullah pernah
pernah diracun, sehinggalah menyebabkan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi sepanjang hidup Rasulullah SAW ni, Rasulullah ni seorang yang sihat, seorang yang rajin puasa, seorang yang makannya tidak banyak, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maksudnya di sini Rasulullah SAW bersederhana dalam makanan. Bahkan kalau kita mengkaji dalam kitab-kitab yang ditunjuk, yang menyebut tentang pemakanan Rasulullah SAW ni, Rasulullah banyak memilih makanan-makanan yang sihat-sihat. Jadi bermula dengan Ramadan ni tuan-tuan, perempuan, apa kata, kita ubah mungkin cara pemakanan kita. Kita makan benda-benda yang baik-baik. Kalau dimaksud di sini, maksud yang baik-baik itu ialah makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang, kita banyakkan sayur-sayuran, kita banyakkan minum air. Bahkan mengikut sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita menghadapi juadah berbuka puasa, Rasulullah memulakan, mengikut sejarahnya, Rasulullah memulakan dengan makan tamar. Makan tamar, kemudian Rasulullah minum air suam, air kosong kan. Jadi maknanya menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah SAW ni menghadapi pemakanan tu dengan begitu konsisten dan begitu relevan dengan badan kita. Sebab dalam objektif puasa kita ni tuan-tuan, kita menghadapi puasa berbuka, bagaimana kita nak mendidik nafsu kita ni, supaya mendidik diri kita ni supaya sabar ketika perut kita kelaparan kosong dan menghadapi juadah. Di situlah kita nak didik nafsu, kan? Objektif kita puasa ni supaya kita dapat mendidik nafsu kita, mendidik jiwa kita, mendidik diri kita ni supaya menjadi orang yang sabar, orang yang sentiasa tenang. Mudah ke? Bukan mudah, susah. Tapi begitulah yang Allah nak jadikan kepada kita ni sebagai manusia. Jadi dalam kita menghadapi puasa ni, insya-Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat kita perteguhkan amalan kita, perteguhkan peribadi kita, perteguhkan diri kita, perteguhkan sikap kita, akhlak kita. Marilah kita sama-sama membuat perubahan pada Ramadan kali ini, insya-Allah. Mudah-mudahan sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu, supaya kamu bertakwa. Jadi mencapai objektif takwa tuan-tuan, untuk puasa kali ini marilah kita bermuhasabah, iaitu dengan membuat persediaan pada sudut fizikal, mental, supaya mencapai objektif puasa sebagaimana yang telah saya terang tadi. Itu kita memerangi kehendak nafsu kita, nafsu makan kita. Kita nak didik diri kita ni supaya sabar, kita memperbanyakkan amal ibadah kita, kita mengikis sifat mazmumah yang ada dalam diri kita ni. Kita menjaga segala bentuk anggota badan kita ni daripada melakukan perkara yang boleh menghapuskan, menghilangkan pahala puasa kita, tuan-tuan. Kita tak nak jadi sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'in wal 'atsh. Berapa ramai di kalangan orang yang berpuasa, maka tiada dalam puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Artinya tuan-tuan, kita nak mencapai taraf orang yang berpuasa, kita tak nak jadi orang puasa bersifat orang awam, iaitu menjaga lapar dan dahaga saja. Orang awam ni, peringkat orang awam ni dalam berpuasa ialah orang yang golongan yang berpuasa menjaga segala perkara yang membatalkan puasa dan menjaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dan mengelakkan daripada makan-makan, minum-minum sahaja. Tetapi apa yang kita nak capai daripada puasa ini tuan-tuan, ialah kita nak jaga lahir dan batin kita. Bukan hanya kita lapar dan dahaga, nak mendidik nafsu kita ni tuan-tuan, nak didik diri kita ni tuan-tuan, untuk kesihatan badan kita ni tuan-tuan, tetapi juga kita nak membentuk rohani kita ni tuan-tuan, membentuk sifat tauhid akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak rasa bagaimana kesusahan orang yang miskin, orang yang susah di luar sana, mendidik dengan cara kita berpuasa. Maka dengan berpuasa ni
banyaklah kelebihan-kelebihan yang dapat kita congkel. Andainya kita dapat mendalami, menjiwai, mendatangkan roh puasa dalam diri kita untuk mencapai objektif puasa sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Mudah-mudahan Ihya Ramadan yang akan kita tempuhi insya-Allah, iaitu qiyam Ramadan, sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang membangunkan Ramadan, orang yang melaksanakan puasa itu, berpuasa dan pada bulan Ramadan dengan keinsafan dan memohon keampunan daripada Allah SWT, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu, ataupun yang yang akan datang insya-Allah. Jadi sedikit perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan dalam kita nak menghidupkan Ramadan ni tuan-tuan, maka perlulah ada strategi, dan marilah kita atur susur balik dengan sebaik-baiknya, melakukan persediaan daripada sudut fizikal dan mental kita. Walaupun kita keluar berbelanja, tak apalah, untuk kita berbuka dan bersahur, tapi bersederhanalah dalam kita menghadapi jualan makanan, kita berbuka. Mudah-mudahan objektif puasa kita tercapai kali ini, iaitu meningkatkan takwa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan setelah selesai puasa nanti, kita akan menapi satu medan yang hebat, melawan hawa nafsu, mendidik pribadi kita, melahirkan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat mahmudah, dan akhirnya kita mendapat keredaan Allah, dan kita seterusnya meningkatkan pahala dan keimanan kita di sisi Allah SWT, insya-Allah. Akhir kata, itu saja perkongsian kita atau perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada pagi ini dapat mengetuk pintu hati saya lah, khususnya orang yang berkata-kata, mengajak melakukan dakwah dan perkongsian ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh subscribe saya punya channel Hairul Anwar Tamrin dalam perkongsian ilmu dan dakwah ni, insya-Allah. Jadi berjumpa lagi. Sebelum tu saya mohon ampun dan maaf atas kata kesilapan fakta dan kesilapan maklumat yang saya sampaikan. Saya mohon ampun dan maaf, itulah kejahilan saya. Manakala kalau yang benar itu maka terimalah sebagai perkongsian kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.